Okey. Okey, dipersilakan Cikgu Aisyah untuk meneruskan slot pagi ni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung balik. Kalau boleh saya nak kejap Ustaz, kejap. Okey, kalau boleh saya nak cepat, takut tak habis saya punya slide ni. Jadi perkara-perkara penting yang saya akan terangkan ni ambil iktimam lah sebab kemungkinan tahun ni banyak soalan kehebat keluar. Soalan kehebat, pelajar-pelajar tahu kan? Soalan kehebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang awak ingat, tak belajar lah ni, soalan ni tak ada belajar lah, tak pernah belajar lah. Sedangkan benda tu, soalan tu adalah dalam silibus yang awak belajar. Jadi, kita akan gali-gali contoh-contoh soalan kebat yang pernah dan tidak pernah. Yang pernah masuk dalam peksa dan yang tidak pernah. Yang pernah sebelum ni dalam satu peperiksaan tu dia hanya dalam 4 soalan saja. Itu pun kebanyakan pelajar salah. Salah menjawab. Okey? Ini yang tadi ni sebenarnya penting juga tau. Bahasa Arab dengan Jawi. Saya nak terangkan tapi saya tak ada masa. Macam homograf ni, Jawi ni homograf, benda ni selalu keluar perkataan yang sama ejaan, tetapi kita sebut lain. Sebutan dia lain. Ini homograf. Imbuhan, awalan, apitan, akhiran, semua kena tahu. Imbuhan, awalan, akhiran dan apitan. Lepas tu kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Arab kena tahu. Yang terutamanya bahasa Arab. Bagaimana untuk kita mengeja kata pinjaman KPA. KPA adalah kemahiran pula. Kata pinjaman Arab. Arab yang kita kena hafal. Contohnya ejaan masjid ataupun solat ataupun Ramadan. Yang kita akan tulis dalam pelajaran Jawi, Ramadan, Syawal. Dia ada ejaan tersendiri. Jadi kita tak boleh shin alif, tak boleh. Syawal ada ejaan sendiri. Lagi tanda bacaan, kena tahu. Tanda bacaan dia, koma dia lain daripada koma tulisan Rumi. Jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat saya rasa awak tahu ni. Dan jenis-jenis khat. Khat ni pelajar bila sebut Jawi je khat, Jawi dan khat je, pelajar kata susahlah khat nak skor sebab tak pandai khat. Khat ni adalah markah bonus. Bila awak tulis dengan sempurna, alif ada, waw ada, dah markah penuh dah. Jangan risau. Saya pernah pergi taklimat UPKK, dia terangkan dengan saya, kalau nak cikgu-cikgu nak tanda soalan khat ni, asal budak tu tulis dengan elok dan kemas, dah boleh bagi markah penuh. Tak perlu pun bentuk khat sulus nasah betul-betul. Khat rika'ah, tak payah. Budak-budak kadang-kadang tak bawa pensel, tak bawa pen khat. Kadang-kadang tempat nak tulis khat pun kecil. Jadi memang tak masuk akal. Jadi budak tu, pelajar tulis dengan sempurna, kemas dan elok tulisannya, tanda-tanda nokta semua dah ada. Boleh dah markah penuh. Okey? Hukum penggunaan hamzah. Tengok atas ke, bawah ke, tengah ke. Kena tahu. Hamzah tu nak dudukkan dekat mana bila tulis Jawi. Okey, itu Jawi. Okey, kita terus masuk teknik menjawab soalan UPKK. Macam manalah bentuk kertas dia ya. Okey, kita tengok. Saya ada bekalkan dekat awak soalan 2019 yang terakhir lah. Soalan paling baru tu 2019 awak boleh try buat soalan tu dan boleh semak sama-sama guru dekat sekolah.
Ini adalah muka hadapan kertas UPKK yang selama ni lah daripada awal UPKK sampailah 2019. Beginilah bentuk dia dan tidak ada ruangan tulis nama. Jangan ada yang tulis nama awak kat atas ni. Jangan ada tulis nama awak kat atas ni. Dia nak nombor kad pengenalan. Kat atas ni UPKK 0501 itu adalah kod subjek. Subjek apa ni? Jawi dan had. Ini adalah kod subjek UPKK 0501. Kod subjek jawi dan had. Kat sini tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran. Angka giliran selalunya akan diberi sebelum peperiksaan dan angka giliran ni akan ditampal di setiap meja calon UPKK. Setiap meja ada angka giliran, jangan risau, angka giliran dengan kad pengenalan ni ada. Dan setiap pelajar wajib membawa salinan surat beranak semasa peperiksaan dijalankan ataupun slip peperiksaan. Slip peperiksaan pun ada, kena bawa. Okey, terus ini adalah muka hadapan kertas. Tengok bahagian A 70 markah. Ini untuk jawi lah. Kalau subjek lain lah. Sini tempat markah dia. Okey. Jawi 1 jam 30 minit. Ini masa dia. Baiklah. Okey, cikgu boleh tak pakai pen? Jawab peksa. Tak boleh. Kena pakai pensel. Boleh tak pakai pensel, mechanical pencil yang ada lead tu? Boleh. Tapi kena pastikan pensel mechanical pekat jadinya pensel tu tak pudar lah warnanya. Lagi satu kekurangan tak bagusnya pakai pensel mechanical ni, bila awak padam dia ada kesan tau. Kesan tu bertindih membuatkan kertas peperiksaan awak comot. Awak kena hantar kertas yang cantik, kemas. Kalau nak tulis macam nota-nota kecil ke, supaya tak, tulis dengan perlahan je. Bila padam tu memang kena putih. Memang kena putih. Sekarang ni kita nak ambil hati guru yang menanda macam mana. Saya pernah tanda satu sekolah ni dulu masa kita ganti-ganti sekolah lain, tanda sekolah lain. Ada satu pelajar ni dia tulis doa dekat ni kertas peksa ni, wahai ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rezeki yang murah kepada guru yang menanda. Boleh. Tak payah tulis. Tak payah tulis. Kang daripada markah dia penuh, tiba-tiba kena tolak markah. Jangan tulis apa-apa. Tulis apa yang ditanya sahaja. Okey, terus. Okey, ni contoh dalam kertas soalan. Dalam kertas soalan ada dua bahagian. Bahagian A, objektif. Objektif macam ni. Ada alif, ba, jim, dal. Awak kena pilih saja. Kalau pelajar memang suka alif, ba, jim, dal, dia senang. Wah, awak dah penuh jawab ni. Rupanya salah-salah sebab ada jawapan. Bila tengok bahagian B, tengok. Kena tulis kan? Kosong semua. Kenapa? Tak tahu. Salah satu kenapa tak tahu? Tak tahu tulis jawi. Tak tahu. Kelemahan pelajar ialah kurang. Tidak pandai menulis jawi. Kena tahu. Dari darjah 1 awak kena tahu jawi ni. Darjah 1, darjah 2 sampai darjah 5 kena mahir tulis jawi. Bukan setakat membaca, menulis pun dan mengarang kena tahu mahir dalam jawi. Okey, bahagian A objektif dan bahagian B selalunya subjektif. Ataupun bahagian B ada juga ni macam ni subjektif kan, ada juga yang kena jawab seperti buat ayat semualah. Okey, tengok yang lain. Okey, tengok subjek sirah. Okey, subjek sirah selain objektif, dia bentuk soalannya ada juga suaikan begini. Suaikan begini. Okey.
Tengok soalan, suaikan penyataan berikut. Soalan 11 hingga 15 Yang pertama, mengumpulkan Al-Quran. Okey, kat sini dia bagi dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni kena tahu siapa. Dakwah Nabi Muhammad ni kena tahu siapa. Okey? Nabi Muhammad Rasulullah. Dakwah Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar ni sahabat Nabi sahabat Nabi. Okey, mengumpulkan Al-Quran. Siapa? Mengumpulkan Al-Quran siapa? Mestilah lepas Nabi wafat. Dakwah Saidina Abu Bakar. Mengembangkan agama Islam di Madinah. Siapa ni? Okey, boleh jawab tak? Seorang jawab. Siapa nombor 12 ni? Mengembangkan agama Islam di Madinah. Siapa boleh jawab? Dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, dakwah Nabi Muhammad. Saya nampak tu dekat message pun ada yang jawab dakwah Nabi Muhammad. Okey, ke-13, memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Siapa tu? Dakwah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, pandai. Mesti dah belajar ni kat sekolah. Okey, menyatu padukan orang Muhajirin dan Ansar. Siapa tu? Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad. Memerangi Nabi palsu ni. Nombor 15, memerangi. Abu Bakar. Okey, kat situ dah tahu kan Nabi palsu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dakwah Saidina Abu Bakar. Jadi awak semua, okey kita tengok. Selalunya dia punya garisan ni cantik sahaja. Kalau cantik tu betul lah jawapan awak. Okey. Seterusnya. Okey. Macam gini pun ada. Suaikan pernyataan berikut. Bentuk begini. Suaikan. Yang tadi 2 je. Ini setiap satu ada jawapannya. Tengok nombor 26. Tempat penyebaran Islam yang pertama. Apa kat mana? Di Gua Hira. Okey. Ada lain jawapan? Kalau macam ni, awak kena baca semua soalan dulu. Jangan jangan suaikan terus. Baca semua. Tempat penyebaran yang pertama, penyebaran Islam pertama, tempat berlaku perang Badar. Tempat Rasulullah menerima wahyu. Tadi kata Gua Hira kan? Habis dia sebarkan wahyu dekat mana pula? Okey? Jadi awak kena baca semua soalan dulu baru boleh suaikan. Umur Rasulullah ketika wafat. Berapa tahun? Dia mestilah umur, nombor Umur Rasulullah ketika menjadi Rasul. Nombor juga. Okey. Yang pertama, tempat penyebaran Islam yang pertama. Di mana? Darul Al-Arqam. Darul Al-Arqam. Darul Arqam jawapannya. Yang kedua, tempat berlaku perang Badar. Di kawasan Lembah. Ya, di kawasan Lembah. Walaupun awak tak tahu perang Badar tu berlaku kat mana, sebab jawapan yang lain awak tahu, awak terus jawab di kawasan Lembah. Betul? Betul macam tu teknik dia. Tempat Rasulullah menerima wahyu. Di Gua Hira. Gua Hira. Okey, betul. Dan seterusnya, umur Rasulullah ketika wafat. Gua Hira. 63 tahun. 63 tahun. Umur Rasulullah ketika menjadi Rasul. 40 tahun. 40 tahun. Betul. Betul. Begitu Bila wafat mestilah 43 lebih tahun. tua. Okey. Betul. Betul, siapa yang jawab betul. Okey, bila wafat dia mestilah lebih tua daripada menjadi Rasul. Itu kalau awak cakap umur Rasulullah ketika wafat, awak main belasah je 40 tahun. Lepas tu umur Rasulullah menjadi Rasul 63 tahun. Tak boleh. Lepas tu saya nak bagi tips dekat awak. Awak suaikan ni. Suaikan. Garis-gariskan ni. Garisan dia cantik. Dia tak bersilang-silang. Itu adalah jawapan sebenar. Kalau awak rasa macam ada yang tegak aja macam itu. Tegak aja. Ada salah lah tu.
Dia masih bersilang dengan cantik. Ya, di kawasan lembah ni tadi apa? Peperangan Badar. Sini. Ke sini. Lepas tu ni akan berpangkah ke sini. Darul Arkam. Dia dah cantik dah. Pangkah. Lepas tu tempat Rasul menerima wahyu Gua Hira. Okey. Tegak, pangkah, tegak, pangkah lagi sekali. Kan cantik tu. Nampak tak dia susun? Itu adalah jawapan sebenar. Kalau ada yang panjang satu, pendek satu tu, mungkin kemungkinan jawapan awak salah. Okey, tengok sebelahnya. Ini bentuk juga soalan, bentuk lain. Bentukkan garis. Gariskan jawapan yang betul. 16 hingga 20 Tengok. Tempat Rasulullah bersembunyi daripada pihak musuh. Kat sini ada 2 gua tau. 2 gua. Okay, awak dah tahu tadi, jawapan tadi, Gua Hira buat apa? Menerima wahyu. Jadinya jawapan kat sini apa? Gua Sur. Gua Sur pula. Okey? Takkanlah awak pergi jawab Gua Hira. Sedangkan awak kat sini awak dah jawab Gua Hira. Kadang-kadang begitu. Begitu. Dia susun soalannya dah ada jawapan. Dah tahu dah jawapannya. Nombor 17. Tujuan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah ialah untuk apa? Berdakwah. Okey. Kat sini ada satu poin, Rasulullah tak pernah pergi sesuatu tempat berhijrah ke apa ke pergi untuk berperang kecuali orang yang minta perang tu. Kaum musyrikin Mekah yang ajak berperang. Kalau dia pergi sendiri hijrah ke semua berdakwah. Dia tidak suka bergaduh. Okey. Nombor 18. Ketua tentera Islam ketika pembukaan kota Mekah ialah siapa ketua tentera Islam? Pembukaan kota Mekah. Bila dia cakap tentera Islam, ketua tentera Islam, Rasulullah. Rasulullah adalah ketua. Ketua. Okey. Nombor 19. Nama asal Madinah? Nama asal Madinah? Yathrib. Betul Yathrib. Yaman bukan? Baru jawab lah. Tak apa. Sama-sama. Kita nak dapat 8A sama-sama semua. Semua 8A. Seriti semua pelajar 8A. Baru tercengang semua orang hebatnya Seriti ni. Okey, nombor 20. Raja Habasyah iaitu Raja Najasyi dikenali sebagai pemerintah yang apa? Adil. Ya, semua tahu Raja Najasyi adalah raja yang baik, tidak zalim, orang yang adil, yang menerima kedatangan Rasulullah ke Habasyah. Okey. Bagus. Okey, terus. Okey, ini adalah bentuk soalan yang lain untuk pelajaran sirah. Dia bagi cerita ataupun petikan, satu petikan, awak kena jawab petikan dekat bawah tu. Okey? Selalunya tips. Okey? Selalunya soalan pertama ada di petikan barisan pertama atau kedua jawapannya. Okey, awak tengok apakah perlembagaan Madinah? Ada tak dekat petikan 1 dan 2 ni? Islam sebagai satu cara hidup sempurna yang mempunyai perlembagaan. Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Apakah perlembagaan Madinah? Kan dia tulis kan? Jawapannya perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Kan? Jawapannya dekat barisan kedua. 1 atau 2. Dia takkan jawapannya barisan akhir ni, takkan. Dia akan ikut barisan. Kalau nak bagi soalan, dia akan ikut barisan daripada atas hingga ke bawah. Jadi awak cari je jawapan dekat situ ada. Kecuali soalan yang terakhir kadang-kadang kena fikir. Kita kena fikir sendiri jawapannya. Itu adalah soalan kebat. Okey. Apa tadi? Ustazah. Ya, saya tak akan sentuh semua. Ni saya akan ambil sikit-sikit saja. Okey? Macam inilah
soalannya. Jadi tengok ni tuliskan 2 daripada jasa Rasulullah. Ini soalan kebat ni. Tuliskan 2 daripada jasa Rasulullah. Apa dia jasa dia? Awak kena guna akal awak ataupun kefahaman awak sepanjang awak belajar. Apa jasa Rasulullah? Telah mengajar kita tentang Islam. Kan? Telah mengajar kita tentang Islam. Okey. Seterusnya. Okey, ini Jawi yang saya cakap macam ni. Ini adalah soalan susah ni 26 hingga 30 adalah sangat susah. Awak kena jawikan. Ini ada banyak yang salah eja kat situ. Cara-cara untuk jawikan, kalau ada masa saya nak buat lah. Sebab ada teknik untuk menulis jawi. Kita kena tahu kat situ kan huruf konsonan bertemu dengan huruf vokal, kena buang huruf vokal tu. Contohnya kan K-A-N, K konsonan, vokal konsonan, vokal tengah-tengah buang, huruf vokal tengah jadi kap nun saja, bukan kap alif nun. Macam gitu, dia ada hukum dia. Hukum atau teknik-teknik menulis jawi. Sebab tu saya kata kalau awak nak tulis jawi ni, awak kena tahu teknik dia daripada awal. Okey? Okey, tengok ni. Bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Jangan tertukar. Awak rasa macam nak macam mana nak cam bahasa Arab dengan bahasa Inggeris ni? Okey, kalau bahasa Arab ni banyak kha ataupun macam Arab lah. Macam lahjat dia macam Arab lah. Tarikh macam tu. Kalau bahasa Inggeris ni macam banyak S belakang dia. S. Check. Ni apa? Chip. Chip. Chip mana bahasa Arab? Kan? Hakim bahasa Arab. Ni apa dia? Soap. Soap. Soap bahasa Inggeris Ni virus. Virus bahasa apa? Siapa boleh? Inggeris. Inggeris. Virus. Inggeris. Virus. Virus ataupun virus. Virus. Lagi satu, untuk kita eja bahasa Inggeris, betul-betul. Corona. Corona. Kita kena sebut perkataan tu dengan betul. Contohnya university kan. Kita selalu tengok university tapi ejaan dia university. University. Jadinya alif waw bukan university. University. Kena sebut dengan betul. Jadi dalam kelas biasakan. Baiklah. Okey, ini soalan khat. Awak tulis saja dengan sempurna. Awak dah dapat markah penuh. Tulis je. Kalau raw dia macam ini, tulis je raw dia ke bawah sikit. Wow, mimpa. Jangan guna tulisan awak tiru. Macam awak melukis. Tulis. Cup dia macam ni, awak jangan buat cup bentuk lain. Tulis macam ni juga. Jadi, salin semula had. Dia suruh salin semula had. Tulis macam dia tulis, dapat markah penuh. Jangan comot-comot Jangan tulis padam. Sampai kertas awak hitam. Jangan buat macam tu. Okey. Cara untuk memastikan mengecam khat. Okey, tengok. Tengok 56 hingga 60. Ada 3 khat kat situ. Kalau panjang-panjang, khatnya panjang-panjang. Lepas tu macam banyak bunga-bunga. Alifnya ada topi, itu khat sulus. Alifnya ada topi, khat sulus. Kalau tulisannya pendek-pendek, wawnya pendek, alifnya pendek, sinnya tak ada gigi sangat, itu khat riqa'ah. Khat riqa'ah Kalau tulisannya biasa saja macam sebelah ni, ini khat nasah. Khat nasah. Biasa macam tulisan Al-Quran tu ataupun macam tulisan dalam buku-buku biasa awak tu, itu khat nasah. Okey? Terus. Ni dia suruh tulis. Khat apa? 46 ni khat apa? Siapa boleh? Khat sulus. Khat sulus. Okey, khat sulus sebab dia panjang-panjang. Nun dia pun panjang, tak bulat. Alif dia ada topi kat sini. Dal dia ada topi. Khat sulus. Okey, 47.
Had raqa'ah. Okey, riqa'ah. Had riqa'ah 48. Sulus. Had nasah Had nasah. Okey, tengok. Projek apa 48 tu? Projek sains. Sains. Sin dia berpisah dengan nun. Sains. Ada S belakang kan? S tu dipisahkan dengan nun. Sains. Okey, 49. Had apa? Had nasah. Ya, betul. Tak, ini had nasah. Had nasah. Tengok had sulus, dia punya waw dengan 49 punya waw. Kan? Panjang dan pendek. Had nasah pun ada kaf begini had nasah pun ada kaf begini. Had sulus pun ada. Okey. Yang 50 tu had apa? Had sulus. Ya, betul. Had sulus. Panjang kan? Dia lebih. Kalau had nasah tu 5, had sulus dalam 7 atau betul lah. 7 atau 10 dia punya panjang tu. Kita nak bezakan. Kalau had riqa'ah memang tarik-tarik je. Had malas. Had malas pula. Had macam tulisan orang malas. Tarik-tarik tengok raw dia. Tarik-tarik je. Itu had riqa'ah. Tarik riqa'ah. Riqa'ah. Okey? Ingat macam tu. Okey, kita masuk soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ini adalah salah satu kelemahan pelajar selalunya untuk menjawab. Saya ada sediakan beberapa soalan. Okey, ni. Ini ada soalan kebat dalam subjek akidah. Akidah, nyatakan satu sifat Allah yang berkaitan dengan penyataan. Yang ni tak boleh. Tak ada penyataannya. Okey ni. Berdasarkan penyataan di atas, apakah perbezaan hidup Allah dengan manusia? Dia bagi penyataan ni, awak kena fikirlah. Macam mana cara nak menjawab? Siapa boleh bagi satu? Hidup Allah. Tengok, kita baca dia. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi memerlukan udara, makanan, minuman untuk terus hidup. Mereka akan mati apabila sampai ajal. Berdasarkan, dia suruh jawab berdasarkan penyataan ke atas ni. Hidup Allah. Apa dia? Allah tidak butuh makan. Ya, bagus. Makan. Ya, betul. Tambah tidak. Tambah tidak sahaja dekat atas ni. Allah tidak makan. Allah tidak minum untuk hidup. Okey? Tulis je, Allah tidak makan. Allah tidak minum. Kalau hidup manusia, manusia makan. Manusia minum. Jawapan penuh. Kat sini dia dah bagi jawapan berdasarkan penyataan di atas. Dia kata tengok penyataan yang diberi. Tambah sahaja tidak. Ataupun Allah tidak memerlukan udara. Tidak. Tambah tidak. Okey, terus. Soalan kebat. Maria telah berumur 15 tahun dan telah mengalami pendarahan pada kubulnya. Pendarahan pada kubulnya dalam keadaan dia tidak hamil. Dia tidak hamil. Kubul tu apa? Rahim lah. Ni lah kan. Tempat keluar darah kan. Jadi tentukan kemungkinan jenis darah tersebut. Darah apa? Agak-agak. Ni kena. Darah apa? Wiladah. Lagi-lagi? Darah haid. Darah haid. Okey, saya terangkan Darah haid. Dia tidak mengandung. Orang mengandung, dia cakap kenapa tidak hamil. Sebab hamil ni ada dua darah. Satu wiladah, satu nifas. Ini untuk orang hamil. Lipas, jandal ni lipas. Lipas tak ada, bukan darah.
Lipas bukan darah. Jadi selain daripada hamil, wiladah dengan nifas, apa dia yang tinggal? Haid. Jawapannya dia tengah haid. Okey, faham? Umur 15 tahun, baru 15 tahun takkanlah dah kahwin. Awak kena fikir macam tu 15 tahun takkanlah kahwin. Apa yang selalu berlaku pada perempuan yang berumur 9 muda-muda lagi sebelum kahwin? Ialah haid, selalunya haid. Okey? Terus. Okey. Ini juga soalan kebat. Gariskan hukum yang betul berdasarkan situasi dan berikan alasan. Alasan kena munasabah. Alasan kena munasabah. Tak boleh mengarut-ngarut. Okey, tengok nombor 1. Jamal. Ada anak murid saya pernah sekolah mana dulu? Ni dia tak tahu ni. Ini cikgu, Jamal ni benda apa? Ini nama orang Jamal adalah nama orang. Kena tahulah. Nama orang ke, soalan ke, kena tahu. Jamal menjolokkan jarinya ke dalam kerongkong sehingga muntah. Apa dia? Hukumnya sah dengan batal. Jap. Ni soalan ni tak jelas Tengok nombor 2. Acong. Ini pun sama. Pelajar saya cakap, cikgu apa ni Ocong? Acong. Nama orang. Acong mahu mengiktirafkan Muslimnya berpuasa. Hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Alasannya apa? Siapa boleh bagi? Bukan beragama Islam. Tak payahlah diam je. Boleh cakap Danish? Apa? Tidak beragama? Islam. Okey. Tidak beragama kerana Acong bukanlah seorang Muslim tidak beragama Islam. Awak boleh cakap tidak wajib. Alasan kerana Acong tidak beragama Islam ataupun kerana Acong tidak Muslim. Okey. Yang ketiga, Jamaliyah. Berpuasa sepanjang tahun. Siapa yang buka voice boleh tutup sebab kawan-kawan lain. Okey. Terima kasih. Jamaliyah berpuasa sepanjang tahun kerana mahu meningkatkan ibadah kepada Allah. Sepanjang tahun. Makruh. Jamaliyah okey, hukumnya makruh. Alasan? Makruh. Alasan? Makruh. Okey, alasannya apa? Ini kena tahu. Alah. Okey, betul makruh sebab sepanjang tahun tu ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, tak boleh. Kita berpuasa ada hari sunat kan? Ataupun awak boleh tulis jawapannya tidak sepanjang ada hari yang haram berpuasa pada sepanjang tahun. Hukumnya makruh. Okey? Okey, seterusnya. Okey, dia bagi gambar. Ini pun soalan kebat. Awak kena fikir. Apakah faedah perbuatan di atas? Perbuatan apa ni? Mencuci pinggan boleh. Menjaga kebersihan boleh. Membantu ibu bapa boleh. Okey, nombor 1. Dia kata apakah faedah perbuatan di atas? Yang pertama, makanan tercemar. Yang kedua, dia hormati masyarakat. Ada ke kena mengena dengan masyarakat? Tak ada. Yang gym, tidak dihinggapi penyakit. Dan yang keempat, tidak tercedera semasa makan. Yang mana satu? Yang relevan. Gym. Iya. Jawapannya gym. Yang sangat tepat adalah gym. Kalau yang pertama ni mungkinlah juga makanan tercemar, tapi tak ada pun gambar makanan di situ. Yang dia ada gambar ialah membersihkan pinggan. Pinggan kalau tidak bersih boleh
membuatkan kita sakit. Kita makan, ada sisa-sisa makanan basi kat situ, boleh jadi sakit. Okey? Okey. Kat sini kena berfikir. Okey, terus. Okey, terus apakah akibat daripada perbuatan di atas? Okey, sebenarnya gambar ni dia menunjukkan seorang lelaki melintas jalan sambil memegang handphone. Okey, jawapannya cuba cari. Melintas jalan sambil memegang handphone. Apakah akibat daripada perbuatan di atas? 2 dengan 3 cikgu. 2 dengan 3. Ada jawapan lain? 1 dengan 2. 1 dengan 2. 1 dengan 2. 1 dengan 2. 2 dengan 3. 2 dengan 3. Siapa tu Hairani? 2 dengan 3. 2 dan 3. 2 dengan 3. Okey, jawapan yang paling tepat ialah 2 dengan 3. Okey, cuba tengok, kena baca semua jawapan. Mendapat dosa melintas jalan kalau main handset tak dapat dosa Kalau tak berbahaya, jalan tu Kena langgar kosong. dengan kereta. Okey, yang kedua terlibat dalam kemalangan, boleh dilanggar oleh kereta. Betul. Ketiga menjadi sasaran penjenayah. Kita tak perasan keadaan sekeliling. Ada perompak pencuri boleh tangkap kita dan ambil. Macam-macam dia boleh ambil dekat kita. Yang keempat dipandang mulia oleh orang. Memang salah lah. Jadi jawapan dia 2 dan 3. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh orang tersebut? Gambar kat atas lagi. Dia berkaitan. 2 soalan ni adalah berkaitan dengan gambar di atas. Apa jawapan nombor 5? Dal. Dal. Peka, okey. Dal Dal. Peka dengan keadaan sekeliling. Jadi kita nak melintas jalan, kita kena tengok kiri, kanan, depan, belakang semua kena berjaga. Okey, peka dengan keadaan sekeliling. Okey. Ada banyak lagi ke? Sekejap Okey, tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Saya teruskan juga sekejap. Bagi awak macam bentuk-bentuk soalan kebat Okey. Kat sini lagi lah. Macam soalan matematik. Kata dasar. Okey, ni Jawi. Kata dasar yang tidak berubah apabila berimpuhan awal mim, me ataupun me. Kata dasar yang mempunyai 2 suku kata. Pernyataan di atas menunjukkan ciri-ciri bagi X. X ialah kata dasar tu lah. Kita nak cari kata dasar dia. Bagi X, apakah jawapan tepat bagi perkataan X? Okey, kita kena tengok satu-satu. Dia tidak berubah apabila berimbuhan me. Kata dasar tu tidak berubah. Alif, menukar. Adakah metukar? Tidak ada. Tak ada. B, menyepak. Adakah mesepak? Tidak ada. Okey, Jim, melukis. Berubah tak? Melukis. Melukis, lukis, tak berubah. Dan menyiram. Adakah mesiram? Tidak ada. Jadi jawapannya Jim, melukis. Kata dasarnya tetap lukis. Yang lain semua bertukar, menukar, menyepak, menyiram. Yang ini sahaja yang tidak bertukar, jadi X ialah Jim. Okey, faham Minta-minta awak faham lah. Saya cepat saja ni. Okey, insyaAllah. Ada gambar Syukri, budak ni, langgar. Kaki dia nampak tak langgar meja? Langgar meja. Okey, ni kebat juga. Nombor 3. Langgar meja tu saya dah terbiasa.
Okey, kita kena tengok kita biasa cakap apa. Berdasarkan pemerhatian di atas, kata imbuhan yang sesuai bagi perbuatan syukri adalah 1. Terlanggar. 2. Dilanggar. 3. Pelanggaran. 4. Berlanggar. Yang mana satu? Terlanggar. Okey, terlanggar. Bagus. Bagus. Siapa tu tadi? Nurul jawab terlanggar. Ya, bagus. Alif, terlanggar. Syukri, langgar meja. Terlanggar, bukan pelanggaran. Pelanggaran ada dua benda yang berlanggar. Contohnya pelanggaran kereta bersama lori. Kalau dilanggar dua benda juga, ada orang saja-saja selalu aksiden dilanggar oleh kereta ataupun berlanggar. Benda dua-dua yang bergerak, dia berlanggar antara satu sama lain. Okey. Power tu. Masuk bahasa Arab. Ini adalah soalan famous. Tengok. Jadi awak kena tahu haiwan-haiwan semua mulai sekarang. Haiwan itu haiwan jinak ataupun haiwan darat ke, air ke, awak kena tahu. Haiwan liar ke, haiwan jinak ke. Haiwan hutan. Haiwan hutan. Haiwan hutan. Ya betul. Di hutan boleh kena Gajah, tahu. harimau. Okey, tengok. Soalan ni sama je semua ni. Ini bukan kebat. Kullu haiwanat ada. Okey, bukan kebat. Okey, yang ini kebat betul. Ini awak kena tahu masa yang masa dan tepat dengan tepat Ustazah. Ihtaris as-sa'ah sahihah. Al-tilmiz as-sa'ah tu berapa ni? Tengok jam. Alif. Okey, jawapannya alif as-sa'ah tu sadisa tamaman. Okey, ini senang. Kalau yang ini adalah kebat. Kalau peperiksaan bahasa Arab, kalau tak tahu, awak boleh tanya penjaga ataupun pengawas peperiksaan. Boleh tanya. Jangan duduk diam. Ustaz, boleh tak terangkan ni dia nak apa? Ataupun soalan ni berkenaan dengan apa? Bahasa Arab boleh tanya. Tanya je pengawas peperiksaan. Okey. Waktu solatul isya as-sa'atu tsaminatu wan nisfu. Dia kata pukul berapa? 8. Mula-mula kita belajar. 8.30. Solat isyak pukul 8.30. Salla Ahmadu solatal isya'i ba'da sa'ataini. Dia kata tapi Ahmad solat isyak selepas 2 sa'ataini, 2 jam. Mata salla Ahmadu solatal isya'. Pukul berapa Ahmad solat isyak? Jadi 8.30 tambah berapa jam? Kat sini? 2. Tambah 2 jam. Jadi berapa? Pukul berapa? 8, 9, pukul 10. Okey, pukul 10.30. Jadi jawapannya kat mana? Yang mana satu? Alif, ba, jim, dal? Dal. Ada jawab jim, ada jawab dal. Yang mana satu? Dal. Jawapannya adalah dal. Setelah pukul 8 as-sa'atu tsaminatu wan nisfu tambah 2 jam as-sa'atai ini 2 jam. Maksudnya jawapannya as-sa'atu ashiratu wan nisfu. Okey? Kat situ. Awak kena fikir kat sini. Tengok ba'da selepas sa'atai ini 2 jam. Ada yanun, kan? Yanun 2 jam. Kalau dia kata ba'da sa'atan, 1 jam. 1 jam saja. Kita tengok nombor 6. Akalatil ustazatul aruza sa'atan
Sa'atan ba'da sa'atil wahidati warrubu'. Dia kata ustazah makan nasi sa'atan ba'da 1 jam selepas pukul sa'ati wahidatu warrub. 1 suku. 1:15. Jadi kena tambah berapa jam? Kat sini sa'atan. Tadi sa'atan ini sa'atan. Kena tambah berapa jam? Dia kata ba'da kan? Selepas. 1 jam selepas pukul 1 suku 1:15. Mata akal til ustazu Arus. Pukul berapa dia ustazah ni makan? Boleh jawab? 21. 2 jam. Pukul 1. 1 ke? 1 tambah lagi 1 jam. Jadi pukul berapa? Jawab. 2 jam. 2 jam. 1 pukul 1:15 tambah lagi 1 jam. Pukul berapa? 2 jam. Darjah 5 dah belajar matematik kan tentang jam. Pukul 2.15. Ya, pukul 2:15. Jadi jawapannya yang mana? Alif, ba, jim, dal. Yang mana? Ba. Jim. 15. Ar-rubu'. 15 ar-rubu'. Alif. Kacang dal tiba. Diam duk. Okey, jawapannya ba as-sa'atu saniyatu warub'. Okey, pukul 2:15. Kat sini pun dia dah tunjuk gambar. Gambar pukul 1 suku tambah as-sa'atun wahidah tambah 1 jam. Jadinya ba. Okey, jawapannya ba. Siapa yang jawab ba betul? Siapa yang tak jawab ba boleh ulang kaji lagi Okey, seterusnya. Okey, dah habis. Anda adalah pelajar yang hebat. Sampai sini siapa yang masih bersemangat lagi adalah pelajar yang hebat. Ada soalan apa-apa? Ustazah buka. Nak tanya aje. Okey, boleh. Saya bagi buka voice hanya untuk bertanya sahaja. Sila tutup voice. Okey, ada pertanyaan boleh tanya? Tak faham ke? Alam jom. Ada tak? Okey. Tak ada. Okey, kita sudah tamat Sudah tamat. Saya harap awak faham. Faham cara-cara untuk menjawab semua bentuk soalan, dan yang paling penting sekarang ulang kaji. Ulang kaji tu apa? Ulang kaji tu ikut sukatan yang telah disediakan sahaja untuk UPKK. Tahu sukatannya apa. Setiap tajuk tu tahu. Jangan awak main belajar, depan belakang, depan belakang, awak tak tahu punca awak belajar tu macam mana. Okey? Sirah, akhlak, adab, dan yang paling banyak ialah akidah. Okey, harap semua dapat apa yang saya sampaikan hari ini. Ustazah ada tak tu? Ada. Okey, saya rasa sampai sini sahaja. Lepas ni saya akan bagi slide ni dekat Ustaz, boleh sampaikan lah.